会众请坐。Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 亲爱主内弟兄姐妹们平安。 Selamat Paskah untuk kita semua. 恭贺大家复活节快乐！ Selamat merayakan hari kemenangan. 我们一起欢庆这个得胜的日子。 Hari di mana kuasa Allah paling besar dinyatakan di bumi ini. 因为在今天，我们看见神的大能彰显在 Hari kekalahan kematian, hari kemenangan kehidupan. 当打败死亡，就是在生命中得胜。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 我们要感谢神， Puji Tuhan, haleluya. 感谢主，哈利路亚。 Mari kita melihat satu tema. Hari ini kita bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. 今天我们要看的主题是主复活的大能。 Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. 我们要看两段的经文。 Yang pertama mari lihat Filipi 3 ayat 10 sampai 11. 腓立比书3章10到11节。 Kita akan baca bersama-sama Filipi 3 ayat 10 sampai 11. 腓立比书3章10到11节。 Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。 Yang kedua mari kita lihat Efesus 1 ayat 18 sampai 20. 第二段是在以弗所书第1章18到20节。 Mari kita baca bersama-sama sekali lagi ayat ini. 一起来读。 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. 以弗所书1章18节，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们之信的人所显的能力是何等浩大。我是照他基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。 Saya berharap dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini setiap kita betul-betul memperhatikannya. 我希望当我们聆听神话的时候，我们可以关注。 Ada beberapa kalimat-kalimat penting yang nanti saudara bisa ingat, bisa catat, karena hari ini merupakan hari yang sangat penting. 因为今天是何等大的一个日子，所以我们可能有几句神的话语，我们会把它记下来。 Ayat-ayat yang saya bagikan juga ayat-ayat yang sangat berharga. Silakan nanti saudara boleh mencatat dan menghafalnya. 我要分享的经文是很有价值的经文，所以希望弟兄姐妹能够把它记下。 Saya memulai dengan satu kisah. 我要讲一个故事。 Kisah ini bicara tentang kisah dari Christmas Events. 这个是 Christmas event 的事故。 Dia lahir pada saat Natal tahun 1776. 他在1776年圣诞节的时候出生。 Pas hari Natal makanya namanya Christmas Event. 因为他出生在圣诞节那一日，所以他的父母亲给他起名叫 Christmas。 Hidupnya penuh dengan penderitaan. 但是他的人生充满痛苦。 Tidak lama setelah dia lahir, papanya meninggal. 他出生不久，父亲就离世了。 Mamanya sangat miskin.
母亲过得很贫穷， Akhirnya mamanya serahkan dia ke omnya, saudaranya laki-laki. 后来他母亲就寄托这个孩子给他的叔叔来抚养。 Dan omnya ini seorang yang sangat duniawi. 这个叔叔是很俗世的生活， Dia sangat kejam dan egois. 他也是很残酷、很自私的一个人， Dia seorang pemabuk. 他也是一个醉酒。 Setelah 6 tahun Christmas Evans tinggal di rumahnya, Christmas Evans 6年住在他的家， dia sangat menderita sekali. 他也过着很痛苦的生活。 Dan kemudian hari Christmas Evans ini berkata, 后来 Christmas Evans 有一天他说， saya belum pernah mengenal orang yang begitu jahat, tidak ada budinya seperti om saya sendiri. 我直到今天还没有认识一个比你更恶毒、更坏的一个人。 Seluruh manusia yang pernah saya ketemu berapa jahatnya pun tidak sejahat om saya sendiri. 我见过所认识的人，虽然很坏，但是没有你这么坏。 Sampai usia 17 tahun Christmas Evans gak bisa membaca satu kata pun. 直到他17岁的时候，读一个字都还不会。 Hidupnya menderita luar biasa. 他的人生何等的痛苦！ Dia pernah ditikam, 他曾经被人用刀刺过， pernah hampir tenggelam, 差不多要沉到水。 pernah jatuh dari pohon dengan memegang pisau. 那么从树上曾经掉下来， Dan dia pernah naik di atas kuda dan kuda itu berlari dengan kencang dan melewati tempat yang sangat pendek. Dia hampir terpukul oleh kuda. 他曾经坐一只马跑得很快，跌下来，差不多被马肩打。 Tetapi yang paling menyedihkan, saudara, 但是更可怕的， setelah dia bertobat, 当他悔改以后， ada 6 temannya tidak suka dengan dia. 有他6个朋友不喜欢他悔改， Lalu pada suatu malam, 所以有一天晚上， mereka memukuli dia sampai buta satu matanya. 他们6个人就打他，打得他的眼睛瞎了一个。 Makanya kalau lihat foto ini, mata kanannya itu buta satu. 所以当你们看他的照片的时候，他的右眼已经瞎了。 Tapi kenapa Tuhan meloloskan dia dari penderitaan kesusahan yang besar itu? 但是为什么神要让他脱离这些人生的苦难？ Tuhan mau memakai dia. 因为神要用他， Dia seorang yang sangat beriman kepada Tuhan. 因为他是对神有切实的信心。 Dia seorang yang banyak berdoa di gunung ini. Dia banyak berdoa di sana. Nama gunungnya itu adalah Cadar Idris di Inggris. 他常常跑到这个山上，在那边祷告。这个山名叫做 Chadar English。 Dia bisa berlutut di gunung itu 3 jam. 他会在这个山上，在那里去祷告3个小时。 Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kebangunan. 他求神给英国大复兴。 Dan setelah dia berdoa, Tuhan memberikan kebangunan bagi banyak gereja. 当他祷告以后，神在英国的教会兴起复兴， Ratusan orang bertobat. 整百人悔改。 Dan Christmas Event ini seorang pengkhotbah yang sangat dipakai oleh Tuhan. 我们知道这个 Christmas Event 后来成为一个神大中用的一个神父。 Meskipun dia seorang yang sangat sederhana. 虽然他过得很朴素， Gajinya kecil, hanya 17 pound dalam 1 tahun. 他的薪水很低，才17块这个英币。 Tetapi dia pengkhotbah yang sangat besar. 但是他是一个神使用伟大的讲员。 Orang yang sederhana tapi kuasanya besar. 他的人很朴素，但是他靠着神有伟大的能力。 Ini salah satu gambar pelayanannya. 这是他的这个讲道的时候的一个画面。 Dia melayani dengan 1 matanya telah buta. 他只用一只瞎的眼睛，来侍奉神。 Hidupnya penuh penderitaan. 人生充满苦难， Tetapi dia sangat beriman, sangat percaya kepada Tuhan. 但是因为他何等的相信神，对神有信 Ini 心， seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan. 所以神大的重用这个人。 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹， Apa yang kita bisa lihat dari kisah Christmas Evans ini? 从 Christmas Event 这个人，我们可以看到什么？ Terkadang Tuhan biarkan kita alami penderitaan. 有时候神许可我们经历种种的苦难， Bisa bertahun-tahun kita alami penderitaan itu. 可能会好几年我们经历这些的苦难。
Dan penderitaan ini terkadang bukan karena kesalahan kita sendiri, 而且这些苦难领到我们，不是因为我们所犯的错， tapi karena ketidakadilan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. 可能周围的人对我们不公平， Bisa dari lingkungan dekat seperti keluarga yang semestinya kita harap bisa menolong kita. 像比如说可能会我们的家人，我们盼望能帮助我们的， Tetapi justru keluarga sendiri membawa kita mengalami ketidakadilan seperti Christmas event. 但是反而我们的家人让我们遭到着不公义的对待，像 Christmas Bisa event。 juga dari teman-teman yang kita pikir mereka teman yang baik, tapi justru mereka mendatangkan celaka bagi kita seperti yang dialami Christmas event. 也有我们以为可能会朋友来帮助我们，像 Christmas event 所遭遇的， Mereka membohongi, melukai, menipu kita. 所以他们可能会欺骗我们，伤害我们。 Tetapi bisa juga kita menderita karena kesalahan kita sendiri. 也有可能我们遭遇苦难，是因为我们所犯的错误。 Memang ada orang menderita karena bencana. 所以有一些人，他们遭难也是会因作天灾， Orang bisa menderita karena ketidakadilan. 也因作不公平的对待遭受苦难。 Tapi ada orang menderita karena salah sendiri. 但是也有人遭苦难，是因为自己所犯的错。 Terlibat judi online. 比如说是网上的赌博， Sehingga keluarganya menderita. 所以家庭变成受伤害。 Terlibat pinjaman online, pinjol. 可能在网上借钱， Hidupnya tidak tenang sehingga dia kejar-kejar oleh debt collector. 因为他被追债而生活得很辛苦。 Itu terjadi karena kesalahan sendiri. 这样的做法是自己所犯的错。 Tetapi apapun penyebabnya kita menderita, saudara. 但是我们受苦，不论什么原因， Kita belajar satu hal. 我们要学习一件事， Bahwa di dalam kesusahan jangan tinggalkan Tuhan. 就是在苦难的时候，你不可以离弃神。 Itulah yang dilakukan oleh Christmas event. 这是 Christmas event 所做到的。 Dia tidak berhenti beriman dan mengikuti dan mencari wajah Tuhan. 他不会停止跟随主，寻找神的面， Sehingga hidupnya itu dipakai Tuhan luar biasa. 所以神使用他的人生。 Itu sebabnya kita perlu bertahan di dalam iman, bertekun di dalam doa, dan harus tetap bersabar di dalam kesulitan. 所以我们要在信心上坚持，在这个苦难中坚持下去。 Ini sikap yang tepat di dalam menghadapi kesulitan. 这是一种正确的心态，在苦难中。 Maka mengapa kita harus beriman kepada Tuhan dalam kesulitan? 所以为什么我们在苦难中对神要有信心？ Mengapa kita harus bersabar dalam kesusahan dan harus tetap andalkan Tuhan? 在苦难中为什么要忍耐依靠神？ Jawabannya adalah karena kebangkitan Tuhan Yesus. 他的答案就是因为我们复活的主。 Karena kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang sangat-sangat besar yang telah mengalahkan kematian. 复活的大能已经打败了死亡。 Melalui kebangkitan kita melihat bagaimana kuasa Allah bekerja sehingga bagi Allah tidak ada yang mustahil. 在主的复活大能，我们看见神的作为，而且在神里面没有难成的事。 Kalau kuasa kematian ditaklukkan oleh kuasa kebangkitan Kristus, apalagi dengan masalah-masalah hidup kita di dunia ini. 就是死亡能够被复活的大能所击败，还有其他的事不能做到的。 Bagi Allah tidak ada yang mustahil. 有在神里面没有一件难成的事。 Allah sumber pertolongan kita satu-satunya. 我们知道神是我们唯一的帮助， Itu sebabnya hari ini kita melihat satu hal yang sangat penting. 所以今天我们看见一件很重要的事。 Kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa paling besar yang dinyatakan Allah atas bumi ini. 基督复活的大能是最伟大的一个能力显在这个世界上， Karena kuasa ini begitu besar, 因为这伟大的能力。 maka Paulus itu mengatakan, 那么保罗说， yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. 我所向往的就是呢，可以认识这复活的能力。 Ambisi Paulus, kerinduan hati Paulus, keinginannya mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus. 所以我们看见这个保罗的心态，他的科目就是能够证实基督的复活
大能， Ini sebuah kerinduan yang begitu dalam. 这个很深奥的一个科目。 Kenapa saudara dia begitu rindu, begitu dalam? 为什么保罗会这么科目呢？ Padahal dia pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit pada awal pertobatannya. 当他开始悔改的时候，他曾经见过主的面， Tetapi dia masih ingin mengenal tentang Kristus yang bangkit itu. 但是他更愿意在认识基督复活的大能。 Kenapa saudara? 为什么呢？ Karena kuasa kebangkitan adalah kuasa yang paling besar yang dinyatakan Allah di dalam sejarah umat manusia. 因为在世人历史中，基督复活的大能是最伟大的能力。 Karena di dalam kebangkitan Kristus kita melihat ada pengharapan bagi kita manusia. 因为在基督的复活里面，我们人有真正的盼望。 Di dalam kebangkitan Kristus kita melihat ada pengharapan untuk kita yang bermasalah, yang punya beban berat, yang punya pergumulan hidup ini. 在我们活着有重担、有种种苦难问题的人，基督复活的大能带给我们盼 Karena 望。 di dalam kebangkitan kita mendapatkan kekuatan untuk bangkit melawan dosa, bangkit dari keterpurukan dan dari keputusasaan hidup. 因为在基督复活的大能里面，我们靠着它，我们可以胜过一切绝望、一切的问题。 Saudara, kata kebangkitan 弟兄姐妹，什么时候复活？ lawannya itu adalah kematian. 复活的对立就是死亡。 Siapa yang tidak takut dengan kematian? 是谁不怕死？ Angkat tangan saudara. 不怕死的人可以举起手。 Ada yang berani angkat tangan, saya nggak takut mati. 有人敢举起手说我不怕死吗？ Oh, berarti di sini semua takut mati. 原来在座的全部都怕死， Karena satu pun nggak ada yang angkat tangan. 因为没有一个人举起手来。 Kematian memang menakutkan. 死亡是很可怕的， Makanya waktu COVID itu waktu COVID itu pada takut saudara. 所以疫情蔓延的时候，很多人都害怕。 Sebelum COVID mungkin ada yang ngomong saya nggak takut mati, tapi pada pas COVID saudara takut ke rumah sakit. 疫情前，很多人说不怕死，但是在疫情的时候，很多人进到医院都怕死。 Kematian itu mengerikan saudara. 所以死亡是很可怕的， Kematian itu adalah membasmi siapa saja. 因为死亡可以灭绝每一个人， Kematian mengalahkan siapa saja. 死亡可以打败每一个人， Dan kematian tidak menyisakan apa saja. 死亡可以叫你所有的一切不再存在， Kematian itu tidak terhindarkan dan dialami oleh siapa saja. 而且每一个人都要遭遇死亡。 Itu dasarnya kuasa kematian. 所以我们看见死亡的渡沟何等的可怕。 Tetapi kebangkitan Yesus itu adalah kemenangan terbesar atas kematian. 但是基督的复活是得胜死亡的大能力。 Kebangkitan itu mengalahkan kematian dengan kuasa kebangkitan yang sangat besar. 基督复活的大能得胜了死亡。 Kuasa Allah Bapa itu bekerja membangkitkan Kristus dari antara orang mati. 所以神的大能让基督从死亡中复活。 Dan kuasa itu sedemikian besar sehingga kematian tidak bisa menahan tubuh Kristus di dalam kuburan. 这复活的能力不能让这个死亡的能力不能下制它。 Sehingga kebangkitan Kristus adalah kemenangan terbesar atas segala kematian. 所以基督复活的大能是一个最伟大的能力。 Setiap pemimpin agama di dunia ini punya kuburan. 每一个宗教领袖都有他的坟墓， Setiap manusia punya kuburan. 每一个人都有自己的坟墓。 Tetapi satu-satunya kuburannya yang kosong itu adalah Yesus Kristus. 唯一在这世上空坟墓就是耶稣基督的坟墓。 Satu-satunya yang bangkit dari kematian adalah Tuhan Yesus Kristus. 唯一从死亡复活的就是耶稣基督，唯一的神。 Satu-satunya yang mengalahkan kematian adalah Yesus Kristus yang telah bangkit. 唯一能够打败死亡的就是复活的基督。 Jikalau Kristus tidak bangkit, 就是基督没有复活的话， tulang-tulangnya masih ditemukan hari ini,
他的苦还可以今天我们见到。 Maka tidak mungkin Paulus punya ambisi untuk mengenal Yesus itu. 不可能保罗会有这么渴慕的心，要认识这伟大的人。 Karena orang kalau sudah mati, nggak mungkin kita orang hidup mau berelasi dengan orang yang sudah mati. 我们活着的人根本不喜欢跟死了的人有什么关联。 Orang kalau sudah mati, kita hanya bisa mengenang dia, membaca kisahnya, dan mungkin meneladani apa yang menjadi tulisan-tulisan kisah-kisah kenangan kehidupannya. 可能一个人死了，我们只可以纪念他，可能回想他，学习他曾经做过的好榜样。 Tetapi karena Kristus hidup, 但是因为基督的复活， setiap orang bisa berelasi dengan dia, 每一个人都跟他可以有关联， bisa berdoa kepada dia, 可以在他面前祷告， bisa dekat kepada dia. 可以亲近他。 Tetapi kepada orang mati kita nggak bisa berdoa dekat kepada dia. 但是跟死人，我们不可能去亲近他，跟他祷告。 Kalau kita yang hidup ini dekat sama orang mati itu bahaya. 活着的人就是靠近、亲近那些死了的人，何等的可怕！ Tapi heran ya, ada orang-orang yang hidup masih mau minta berkat sama orang yang sudah mati. 但是很奇怪，很多活着的人向死人求福啊！ Akong, Popo, Ma, tolong berkati, saya lagi susah. 公公婆婆，母亲，赐福我活得很辛苦。 Ada lagi yang mungkin tanya, Po, Kong, itu nomor berapa besok yang bisa keluar? 婆婆公公，明天出什么号码？ Tolong malam ini datang ke mimpi saya, kasih nomor. 今天晚上给我梦见，明天要出的号码。 Kalau dia benar-benar datang, kaget loh. 如果是他真正来的话，可能你会吓死啊！ Saudara, orang mati gak bisa berelasi dengan orang yang hidup. 死的人不能与活的人有关联， Hanya dia yang hidup bisa berelasi dengan orang hidup. 只有活的人能够跟活的人有关联。 Karena Kristus hidup, maka kita bisa berelasi dengan dia. 因为基督是活的神，所以我们跟他有关联。 Ini adalah satu ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3:16. 约翰福音3章16节， Saudara perhatikan ayat ini, 我们注意这段经文： bahwa orang yang percaya kepada Yesus dikatakan tidak binasa. 信他的人不至灭亡。 Saudara, di sini tidak dikatakan 在这里没有讲， bahwa orang yang percaya Yesus tidak sakit, 信主的人不会生病， tidak miskin, tidak susah, 不会有苦难，不会贫穷， atau orangnya akan sehat, kaya terus. 或者他一生都健康富有。 Tidak, saudara. 圣经没有 Yang 这么说， disorot di dalam ayat ini justru kata tidak binasa. 但是圣经这里所强调的不至灭亡， Ini bukan bicara hanya soal kematian fisik, 这不单单谈论关于肉体的死， tapi ini bicara soal kematian rohani, kematian kekal. 但是这谈论的是属灵的死，永恒的死。 Memang tubuh kita butuh sehat, saudara. 当然，我们的身体需要健康， Kita butuh sembuh, butuh bahagia, butuh kaya. 我们得医治，成为富有，我们也渴慕。 Tetapi ada hal yang lebih penting daripada bebas dari rasa sakit, dari kemiskinan, dari segala krisis ekonomi atau krisis perang. 但是比刚才所谈论的一切，跟种种的危机、征战的危机、经济的危机更重要的。 Kita boleh saja berdoa minta Tuhan supaya krisis hari ini bisa diatasi oleh Tuhan. 我们可能祷告说：“主啊，让这次的危机神可以克制。” Tetapi ada hal utama yang harus kita perhatikan, yaitu adalah bebas dari kebinasaan yang kekal. 但是比所有刚才所谈的更重要的，就是从死亡中得释放。 Kesulitan di dunia ini sifatnya sementara, saudara. 因为在世上活着的苦难暂时的， Tapi kebinasaan di ayat ini itu sifatnya kekal. 但是在这经文所谈论的死亡是永恒性的。 Itu sebabnya Tuhan Yesus rela mati untuk membinasakan kebinasaan yang kekal ini. 所以主耶稣他摆上自己，为我们而死，要克服这个死亡。 Dan Tuhan Yesus bangkit untuk mengalahkan musuh terbesar, yaitu kematian, kebinasaan yang kekal. 主耶稣的复活打败了
这个死亡的渡沟。 Sehingga supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. 这样每一个相信他的人不至灭亡，反得永生。 Di dalam surat 2 Timotius dan surat Ibrani, 在提摩太后书跟希伯来书， saudara, ada kata yang sangat penting di sana. 在那里有一句很重要的， Bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, 就是当主耶稣来到世界上的时候， maka Yesus dia mematahkan kuasa maut. 他来到世界上，他要打败这个死亡的渡沟， Lalu kemudian dia mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 而且他会赐给你永不灭亡的生命。 Dan di dalam Ibrani dikatakan sebagai imam besar, saudara. 那么在这个希伯来书告诉我们，这个大祭司， Dia itu menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, 他成为祭司，并不是照属肉体的条例， tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. 乃是照无穷之生命的大能。 Saudara, waktu saya merenungkan ayat ini satu ayat yang menjadi penghiburan terbesar untuk kita. 当我默想这段经文的时候，给我巨大的安慰。 Karena Yesus mengalahkan kematian melalui kuasa hidup yang tidak dapat binasa. 因为主耶稣打败了死亡的渡沟，是靠着永不死亡的生命。 Jadi waktu Yesus keluar dari kematian, 所以当主耶稣从坟墓里、死亡里出来的时候， kematiannya menjadi satu-satunya kematian yang mematikan segala kematian. 他的死让所有死亡的渡沟被灭绝。 Sekali lagi saudara, waktu Yesus keluar dari kematian, kematiannya menjadi satu-satunya kematian yang mematikan segala kematian. 所以当主耶稣从死里复活的时候，他的死就让这些死亡的渡沟被灭绝了。 Karena Kristus memiliki hidup yang tidak dapat binasa. 因为主耶稣有永不死亡的生命， Hidup Kristus tidak dapat ditelan oleh kematian. 基督的生命不能被死亡的渡沟所吞噬。 Hidup Kristus tidak mungkin rusak, tidak mungkin direbut, tidak mungkin dihancurkan, bahkan tak mungkin berakhir. 然后基督的生命是永远的，不会被灭没，不会被打败。 Hidup Kristus adalah hidup yang tidak dapat binasa. 基督的生命是不能死的生命。 Di dalam matematika, saudara, kita mengenal istilah itu, angka yang terbalik begitu, yang 8 itu, S. Tak 在 terhingga namanya. 在这个数学里，我们有看见一个符号，像这个 S 字，是永恒的。 Jadi hidup Kristus itu adalah hidup yang tak terhingga, unlimited. 所以基督的生命是一个无限的生命，永恒的生命， Jadi ini adalah hidup yang tak mungkin berakhir. 这是不会结束的生命。 Sehingga kita memperhatikan, saudara-saudara, 所以今天我们可以注意， kebangkitan Kristus adalah perbuatan besar yang dinyatakan Allah di muka bumi ini. 基督的复活是神显出他的大能在这个人生的历史， Dan itu yang dinyatakan oleh Allah pada gereja, pada kita orang percaya. 这是神显出给信他的人的一个能力。 Maka kuasa kebangkitan ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. 所以神把这个复活的大能赐给每一个相信他的人。 Kuasa kebangkitan yang besar itu diberikan oleh Allah pada gereja, pada orang percaya. 基督大能复活的大能赐给每一个人，每一间教会。 Dan Paulus itu berdoa supaya kita, saudara-saudara, makin mengenal, makin mengerti tentang kuasa kebangkitan ini. 所以保罗不断的祷告，让他可以时时刻刻更加的经历这个复活的大能。 Dia meminta kepada Bapa supaya mata hati kita bisa terang, bisa mengerti, bisa mengalami kuasa ini. 他向父神呼求说：“求神给我的心灵的眼睛，可以看见这复活的大 Saudara 能。” perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini, 我们注意看，在这段经文， bahwa betapa hebatnya kuasa Allah bagi kita yang percaya. 那么神的能力在信他的人何等的大。
betapa hebat kuasa Allah bagi kita yang percaya kepada Dia. 凡相信他的人，神的能力、复活的能力何 Dan 等的大！ kekuatan kuasanya itu adalah kuasanya yang dikerjakan pada waktu Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. 那么这个复活的能力，就是当耶稣基督从死人中复活的那一刻的能力。 Jadi kuasa Allah itu saudara, kuasa yang begitu besar. 那么这个能力是何等伟大的能力！ Makanya kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang luar biasa. 所以这个复活的大能是一个无限的、何等伟大的能力。 Sehingga kita melihat bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. 所以在神里面没有一件难成的事。 Maka sebagai orang Kristen saudara-saudara, 所以今天我们身为基督徒， apa yang menjadi ambisi saudara hari ini? 我们人生的欲望是什么？ Apa kerinduan terbesar di dalam hati Anda? 我们内心最深刻的科目是什么？ Rindukah Anda mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus ini? 是不是你有科目的心来更加认识这个伟大的复活能力呢？ Kuasa ini sangat besar sekali. 这个是一个庞大的能力。 Yang menuliskan ayat ini adalah Rasul Paulus sendiri. 因为写这段经文的是使徒保罗， Paulus itu diubah oleh kuasa kebangkitan yang sangat besar itu. 保罗自己被神伟大的这个复活能力所改造。 Lukas mencatat, 在路加福音记载说， pada waktu Stefanus dibunuh, 当司提反被杀害的时候， seorang muda yang bernama Saulus ada di sana. 有一个年轻人名叫扫罗在当中。 Saulus setuju dengan pembunuhan Stefanus. 扫罗也同意司提反被杀害。 Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 但是，亲爱弟兄姐妹， orang Yahudi hanya bisa mengambil tubuhnya Stefanus. 犹太人他们只能够杀害司提反的身体， Tetapi pertobatan Paulus itu adalah sebuah kekalahan terbesar bagi orang Yahudi. 但是保罗的悔改是犹太人最大的失败。 Karena Paulus itu seorang guru, seorang pemuka agama, seorang Farisi yang sangat ketat mentaati hukum Taurat. 因为我们知道保罗是法利赛人宗教领袖，是很有名望的一个人。 Dia seorang yang radikal, berapi-api, menganiaya orang Kristen. 他是一个极端派，也是不断在到处逼迫基督徒。 Tetapi Paulus yang radikal, yang begitu hebat itu, 但是这个很可怕的保罗极端的人， itu ditaklukkan, diubah, dirubah oleh kuasa kebangkitan Kristus. 被神复活的能力所改变。 Ini kekalahan terbesar bagi orang Yahudi. 这是犹太人最大的失败。 Jadi ini kuasa Allah itu begitu besar saudara. 所以神的能力何等的伟大！ Kuasa Allah itu bisa merubah kehidupan manusia. 因为神的能力能够改变每一个人。 Kuasa Allah bisa merubah engkau yang barangkali selama ini sudah kecanduan, sudah diperbudak oleh kuasa dosa. 可能神的能力能够改变你，可能入迷活着在罪中的人。 Kuasa Allah bisa melahirbarukan engkau menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. 神的能力能够改变，让你成为一个新造的人。 Kuasa Allah bisa merubah suamimu, istrimu, anak-anakmu, mertuamu, bahkan tetanggamu. 神的能力能够改变你的丈夫、你的太太、你的儿女，或是你的邻居。你认识 Kuasa 的 Allah 人 ini begitu besar dapat menyelamatkan hidup kita manusia. 这伟大的能力能够拯救世上的人。 Maka doa Paulus hari ini harusnya menjadi doa kita saudara. 所以保罗的祷告今天应当成为我们每个人的 Supaya 祷 kita 告， memahami betapa hebat kuasa Allah bagi kita yang percaya kepada Dia. 让我们真正知道神在我们生命中这伟大的能力何等的浩大。 Tetapi apakah selama ini kita sadar bahwa kuasa kebangkitan ini telah dianugerahkan oleh Allah bagi kita? 但是今天是否我们知道神这个伟大的能力已经赐给我们每一个人？ Banyak orang gak sadar saudara. 很多基督徒不晓得， Ini seperti orang yang sudah dikasih warisan, dikasih cek giro saudara. 好像你已经得了遗产，你不知道。 Tapi karena dia tidak mengerti, memahami bagaimana pergerakan uang di bank, akhirnya cek itu disimpan di dalam laci bertahun-tahun. 你可能把得到的遗产把它存在家里，
你不懂得可能周转在银行的问题，所以没有把它用出来。 Dia sudah dapat warisan, tapi dia tetap berlaku seperti orang yang miskin. 你得到了遗产，但是你的生活好像贫穷的人， Hidup di sebuah gubuk, 活在贫困的地方， tidak ada listrik, hanya pakai lampu teflon. 没有电，用这个灯小灯。 Padahal kalau dia sadar, dia bisa membangun rumah yang bagus, fasilitas yang bagus, bahkan bisa membeli mungkin apartemen mewah. 但是就是你有这个悟性，你知道你有这个遗产，你可以使用买豪华的物质，还是更好的地方。 Tapi karena gak sadar, hidupnya tetap miskin. 但是因为你没有这个悟性，所以还是过贫穷的生活。 Saudara, berapa banyak orang Kristen seperti ini? 有多少基督徒活在这样的状况？ Kita tidak sadar Allah kita itu maha kuasa. 我们忘记了我们的神是一个伟大的神。 Kita tidak sadar betapa besarnya kuasa Allah, bagi Dia tidak ada yang mustahil. 我们不知道我们的神是无限的，在他没有难成的事。 Saudara-saudara, melalui kebangkitan Kristus hari ini, mari kita sadar, saudara-saudara. 但愿今天借着基督复活的大能，叫我们醒悟过来。 Kuasa kebangkitan telah dianugerahkan oleh Allah bagi gereja, bagi kita orang percaya. 因为这个复活的大能，神已经把它赐给每一个人信他的，赐给他教会。 Yang kita perlukan adalah percaya kepada Allah, mengandalkan kuasa Allah ini. 所以我们要做的就是信靠这伟大复活的大能。 Karena kuasa yang sama yang telah membangkitkan Yesus akan bekerja dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, jika kita membiarkan, mengizinkan kuasa itu bekerja dengan leluasa dalam hidup ini. 因为基督复活的大能可以在我们每一个信主的人，就是我们许可他运行在我们生命中。 Semua kita orang percaya mempunyai akses kepada kuasa yang besar ini. 我们每一个基督徒都有得到这个复活大能的能力的通道。 Tugas kita adalah memberi kesempatan kepada kuasa itu bekerja di dalam kita dan melalui kita. 我们的任务就是这样子，复活的大能在我们生命中工作。 Maka di dalam perayaan Paskah hari ini, saudara, 在今天我们庆祝基督的复活， biarlah ini bukan sekedar perayaan, 不是单单一个欢庆而已， tapi bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan 但是 Kristus. 更重要的，怎么样我们可以经历基督复活的大能？ Ini adalah kebenaran yang patut kita pegang pada hari ini. 我们要好好的抓紧这个真理。 Tapi kita harus akui bahwa memang kebenaran ini seringkali terabaikan dalam hidup kita. 当然，我们承认，常常我们忽略了这个真理。 Kita lebih percaya diri. Kita lebih percaya diri, percaya kehebatan kita, percaya logika kita berpikir. 我们更相信自己的逻辑、自己的能力、自己能够做的。 Kita tidak meyakini kuasa Allah begitu besar. 但是我们不相信神的能力何等的伟大。 Kita seringkali anggap Allah tidak sanggup. 和有时候我们认为神没有这个能力做到， Mengapa hari ini banyak startup bangkrut? 所以今天很多年轻人开始他的这个事业的时候失败， Salah satunya karena terlalu percaya diri. 其中的原因就是太自信。 Mengapa banyak investor saham, trader saham hari ini rugi ratusan juta, miliaran? 为什么很多在股票投资的人损失很大的金钱？ Terlalu percaya diri. 太自信。 Mengapa hari ini ada bank bisa bangkrut? 为什么银行会倒闭？ Kenapa hari ini banyak orang mulai gelisah dan takut dengan krisis perang ini? 为什么很多人因着战争的后果，叫他们变成犹疑害怕？ Terlalu percaya diri. 因为太自信。 Mengapa banyak orang berani pinjol? 为什么很多人喜欢网上的这个借钱？ Terlalu percaya diri. 太自信。 Mengapa orang ingin ikut judi online? 为什么很多人喜欢在网上赌博？ Ingin cepat kaya.
想很快的发财， karena percaya diri, 因为太自信， bukan andalkan Tuhan. 但不是依靠神。 Saudara-saudara, mengapa kita masih hidup seperti ini? 弟兄姐妹，为什么我们还活在这样的状况？ Mengapa kita lebih bersandar diri daripada lebih mengandalkan kuasa Allah? 为什么我们更依靠自己，过于依靠神？ Melalui perayaan Paskah hari ini kita dipanggil untuk tidak percaya diri. 但愿借着今天的这个复活节的聚会，我们不再自 Mari 信， andalkan Tuhan untuk hadapi hari esok yang tidak pasti ini. 我们要依靠神来面对不肯定的明天。 Karena kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang menopang, yang menyertai hidup kita. 因为基督复活的大能够托住、引领我们的人生。 Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mulai hari ini, 今天开始， mari andalkan kuasa Allah ini. 让我们开始依靠神的能力， Mari sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang telah bangkit. 真正相信复活的基督。 Kalau kuasa Allah saja dapat membangkitkan Kristus dari antara orang mati, 就是神的能力能够让死的基督复活， kalau kita yakin bagi Dia tidak ada yang mustahil. 因为我们知道在他里面没有难成的事。 Hari ini andalkan kuasanya di dalam hidupmu. 所以在你生命中要真正的依靠他。 Kuasa kebangkitan ini adalah kuasa yang memampukan kita untuk menghadapi pergumulan hidup ini. 让我们能够有能力来面对人生的颠簸。 Kuasa kebangkitan memampukan kita untuk melawan dosa, mengalahkan kebiasaan buruk yang mengikat hidup kita, bahkan keluar dari segala perhambaan dan kecanduan. 让我们可以胜过所有罪恶的辖制，所有的这些欲望与种种的问题。 Maka jika hari ini mungkin di antara kita ada yang penuh beban berat, 所以今天你有重担的， sedang kesulitan karena faktor keuangan yang terganggu, 经济有问题的， sedang berputus asa karena kegagalan demi kegagalan, 因为种种的失败灰心的， atau mungkin sedang mengalami sakit atau relasi dengan anggota keluarga yang sedang terganggu. 可能在病痛中，或者在家庭成员关系的不和睦， Mengalami keputusasaan di dalam hidup ini. 你灰心绝望在这个人生， Kau merasa dirimu mungkin sudah tidak berharga hari ini. 你觉得自己在这世上没有价值， Kau mungkin melihat orang-orang di sekitarmu mungkin tidak mengasihi 周 engkau. 围的人可能不再爱你， Dan mungkin kau sedang mempersalahkan diri, mempersalahkan orang lain, bahkan mungkin kecewa kepada Tuhan. 可能你对神会绝望，而且不再相信自己。 Tetapi hari ini saudara, kabar baik untuk engkau. 今天好消息， Kuasa kebangkitan Kristus dapat memampukan engkau melewati kesulitan itu. 因为基督复活的大能可以将你度过这一切， Kuasa ini menjadikan engkau bangkit dari segala keterpurukanmu. 从失败堕落中，你可以再次站起来， Kuasa ini menolong engkau untuk mengalami hidup yang berkemenangan. 而且你可以过得胜的人生， Kuasa Kristus sempurna. 因为基督复活的能力是完全的， Maka hari ini andalkanlah Dia. 所以要时刻依靠他， Jangan andalkan tanganmu sendiri menolong engkau. 不要依靠自己的能力来帮助 Jangan 自己， andalkan tangan orang lain juga untuk menolong engkau. 也不要依靠别人的能力来帮助 Bahkan 你。 jangan andalkan tangan iblis untuk menolong memberkati engkau. 更重要，不要依靠撒旦的能力来救你， Tapi andalkan tangan Kristus yang telah bangkit mengalahkan kematian. 你要依靠基督的手，胜过死亡的手来托住你。 Kristus telah bangkit. 基督已经复活了， Dia Tuhan yang hidup, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. 他是复活的神，与我们同在，直到永永远远。 Hadapi hari esok, kita hadapi bersama-sama. Bersama dengan Kristus yang telah bangkit. 我们以复活的主来一起面对明天。 Amin. 阿门。